Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kepada rancangan Ummah Live hari ini bersama hos anda, Is Nazaruddin, akan mengupaskan tajuk kita hari ini, Hala 7 Kraft Tangan Malaysia. Okey. Seperti anda tahu, pada suatu ketika dahulu, kraft tangan di Malaysia ni sangat popular. Mungkin pada zaman-zaman dahulu anda boleh lihat seni ukiran kayu yang sangat lawa. Tapi, bab kata pepatah, adat ditelan zaman. Kita boleh nampak, kita boleh lihat sekarang ni, budaya seni kraft tangan tu semakin tidak relevan dan semakin ditinggalkan. Dan kerana itu, kita menjemput tetamu hari ini, pengarah seksyen akademik dan kemahiran kraft tangan, Sohibul Azri bin Ahmad. Cik Sohibul, Ya, apa khabar? baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Encik Sohibul, boleh terangkan sedikit apakah itu kraft tangan? Okey, kraft tangan tu kalau ikut menurut takrifannya lah, hasil kerja seni yang kita lahirkan dan kita buat menggunakan tangan ataupun sebahagian daripada menggunakan tangan. Sebahagian daripada menggunakan tangan ni adalah maksudnya seperti menggunakan alatan-alatan ringkas, alatan-alatan tangan. Kan? Kalau macam ukiran kayu menggunakan pahat, kayu, pisau ukir, pisau wali. Kan? Kalau dalam logam, pahat logam, pengukir dan sebagainya lah. Ini termasuklah tenun dan seramik dan yang lain, dalam bidang kraft yang lain. Dan dia adalah hasil kerja seni kita lah, hasil kerja kebudayaan yang mencerminkan kebudayaan sesuatu bangsa ataupun komuniti. I see. Itu Okey, tarifannya. kalau... Okay. Sorry, apa? Okey. Itu tarifannya, Encik Is. Okey. Terima kasih Encik Sohibul atas tarifan tu. Okey, dan kita nak tanya, dari segi perkembangan industri kraft tangan negara ni, apa yang Encik Sohibul boleh katakan? Okey, kalau melihat kepada perkembangan seni, perkembangan industri kraft tangan Malaysia, di Malaysia ni lah khususnya, kita lihat sebenarnya industri ini berkembang dengan sangat baik, kan. Ini bukan sahaja dalam industri, bahkan juga dalam kita punya industri pendidikan seni, kita perkembangan pendidikan seni di negara kita. Kalau dulu ya mungkin kita nampak macam Encik Is cakap bermula tadi masa mula kita punya sesi tadi, Encik Zahir sebut masa introduction tadi, kraft sekarang seakan-akan macam tidak relevan. Sebenarnya bukan tidak relevan. Mungkin saya nampak generasi kita pada waktu gini masa kini mungkin kurang menyelami ataupun memahami akan kepentingan dan kegunaan produk kraft itu sendiri. Dan mungkin juga maklumat-maklumat yang secara detail atau terperinci berkaitan dengan industri kraft ini tidak sampai secara menyeluruh kepada masyarakat umum. Kalau kita tengok, kalau dulu memang produk kraft, barang-barang dengan kraft ni, seni-seni kraft ni kita guna secara fizikal, memang kita guna dalam kehidupan seharian kita di rumah, baik di dalam dapur, dalam seni hiasan dalaman kita, di taman, kan, periasan diri, memang kita gunakan produk kraft. Sebab dulu pun kita memang tak ada, kalau era dulu lah, kita tak ada penghasilan produk tu, semuanya kita menggunakan tangan dan tools yang ringkas macam sebut tadi, alatan ringkas. Jadi dia tarifannya adalah kraft tangan. Tapi setelah kita berubah revolusi tu, industri 1.0, 2.0, kita menggunakan banyak mesin-mesin dan jentera. Jadi industri kraft tadi yang sebahagiannya telah diambil alih oleh industri
yang lebih bersifat moden pada era kini lah. Dan kalau nak sebut berkaitan dengan pendidikan kraft ni, kalau di Malaysia ni, saya boleh katakan penerajunya dia adalah kraft tangan Malaysia lah, kan, yang melalui Institut Kraft Negara, di mana tempat saya bekerja sekarang, kan. Jadi pendidikan kraft ni, kalau kita tengok memanglah pada waktu dulu tu, ketika dulu pendidikan ni kita dilaksanakan secara turun-temurun daripada ahli keluarga, macam ayah kepada anak, atuk kepada anak, kan, begitulah, kepada cucu dan sebagainya, ataupun kepada anak-anak murid yang kita, maksudnya pengajian tu tidak berlangsung secara, ataupun latihan tidak Secara berlangsung secara formal formal. lah kiranya. Ya. I see. Dan sekarang kita telah ada pun institut yang menjalankan ataupun menganjurkan latihan ataupun pengajian ini secara formal, iaitu Institut Kraft Negara, kan. Tapi sebelum adanya wujudnya Institut Kraft Negara di Rawang ni, latihan kemahiran ni telah dilaksanakan di peringkat semua cawangan kraft tangan Malaysia di Malaysia. Kita ada semua, di semua negeri kita ada kraft tangan, contoh, saya bagi contoh, macam contoh di Kelantan, dulu kita pusat latihan batik, kan, tempatnya adalah di Kelantan, latihan dilanjutkan. Untuk songket dan tembaga di Terengganu, kan, kraft songket dan Terengganu. Untuk seramik di cawangan kraft tangan Perak, kan, dan juga untuk ukiran kayu di cawangan Pahang. Dan bermula pada tahun 2001. 2001 ni kita satukan, himpunkan semua kraft tangan, ambil inisiatif ni sebab kita melihat benda ni perlu. Kerajaan nampak perlu kita menjaga, memelihara, kan, dan kita kembangkan lagi kita punya industri ni. Jadi kita satukan latihan ni semua di satu pusat, di Institut Kraft Negara ni lah, di Rawang. Dan di Rawang ni dulu sebenarnya kita punya ibu jabat, dan dia berubah fungsi dan menjadi Institut Kraft Negara, dan kita satukan pada tahun 2001, kita himpunkan dan kita buat pengajian secara formal pada waktu itu. Walau bagaimanapun kita pada ketika itu kita hanya mengeluarkan sijil kita sendirilah, sendiri peringkat kraft tangan sendiri. Cuma ada dua bidang, iaitu bidang batik, tak salah saya, bidang batik lukis dan tenunan songket dan dasta yang kita ada. Maksudnya kita ada pengiktirafan SKM, MLBK, waktu itulah, Majlis Latihan Profesional Kebangsaan. Untuk makluman Cik Is, kita di IKN kita ada 6 bidang utama yang kita tawarkan untuk pengajian. Pertama ni kita ada seni kraft batik, seni kraft tenunan, seni kraft kayu, seni kraft logam, seni kraft seramik dan seni kraft rotan, kan. Saya sebut tadi sebelum ni bermula pada sebelum 2001 dan 2001 kita hanya menawarkan sijil kita sendirilah. Cuma ada 2 bidang saja yang mendapat SKM, iaitu batik lukis dan batik dan juga tenunan tadi saya sebut. Dan kemudiannya kita bergerak lagi lah untuk menunjukkan pentingnya industri dan juga pendidikan ni. Jadi pada tahun 2009 kita mendapat pengiktirafan JPA, yang mana dia membawa maksud dia setara dengan APTA awam, kan. Dia setara. Yang tu kita anjurkan sijil dan diploma untuk semua bidang lah, kan. Semua bidang sijil dan diploma untuk 6 bidang tadi saya sebut tadi. Dan kemudian kita terbarulah kita ada dapat pengiktirafan pula di bawah akreditasi penuh MQA, untuk semua bidang kita, 12 program kita dapat pada Oktober 2016. So kita tak bimbang lah, sesiapa yang belajar kat IKN ni kita dapat pengiktirafan penuh daripada MQA sendiri, kan. Dan 2019 kita lebarkan lagi kita punya sayap pengajian lah, bila kita melihat kita punya pengurusan kita peringkat tertinggi peringkat kraft tangan, melihat di bawah kementerian kita, Perkhidmatan Pelancongan Seni dan Budaya, melihat pentingnya kraft ini, kita perhebatkan lagi dia punya pendidikan, kita nak salurkan maklumat secara pendidikan kepada belia-belia. Jadi mana belia-belia berminat untuk belajar secara kemahiran dan tapi tidak memiliki kelulusan ataupun tidak memiliki SPM, kan, kelulusan yang setara dengan SPM, jadi dia boleh masuk program SKM. Kita tawarkan 2019 kita bermula, dan untuk bidang-bidang 6 bidang tersebut, dan pada 2020 kita rasmikan pula kampus telik kita. Kita buka kampus telik kita di Sabah,
kan. Dan juga baru-baru ni kita buka di Sarawak 2001, baru lagi kita buka untuk pengajian di sana kan. Di Sabah kita ada kursus rotan, nyaman rotan dan tenunan dan di Sarawak kita ada tenunan puah dan tenunan songket di situ. So dia terus berkembang. Okey, untuk makluman Cik Is juga saya teruskan Oh ya. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Tak apa, boleh. Saya teruskan juga. Jadi sehingga bermula pada 2001 tu, kalau dalam data pengesanan graduan kita, sehingga 2001 hingga 2021 pada tahun lepas, kita dah lahirkan, Institut Kraf Negara kita dah lahirkan 2,812 orang graduan dalam pengajian sijil dan diploma dan juga yang terbaru SKM lah. Dan melalui jumlah tersebut, pecahannya sejumlah 1,589 orang yang telah graduate dalam program diploma dan 1,198 telah menerima sijil dan 25 orang kita SKM baru yang kita first grup yang baru combo lah di bawah program kita. Itulah seberingkas berkaitan dengan perkembangan industri dan juga pendidikan kraft di negara kita. Saya rasa tak ketaluan kalau saya sebut kraft tangan adalah penajunya dan melalui IKN adalah penaju untuk pendidikan kraft. So pelajar kita pun telah banyak menyambung pelajar di IPT awam contoh macam UiTM, UISM kan, UPSI kan, dan sebahagiannya ada yang dah balik sini jadi tenaga pengajar pun ada dan ada menjadi pensyarah di universiti tersebut lah. Itu sebahagian seberingkas untuk mukadimah ni saya rasa dah panjang juga saya sebutkan. Tapi tak apa, bagus sebab kita dapat banyak penerangan actually tentang kraft tangan negara ni. Sebab mungkin silap saya tadi saya nak kata kraft tangan ni tak relevan. Actually berdasarkan explanation Abang Sohibul, Encik Sohibul tadi, actually kraft tangan ni gerak seiring dengan zaman sebenarnya. Ya. Dia ada perkembangan, dia ada banyak lagi cawangan apa semua, and then ada macam Cik Sohibul kata tadi, kerajaan take notice kepentingan kraft negara ni, kraft tangan ni. Sorry, Cik Sohibul. Ya, Cik Is. Sorry Cik. Tapi saya nak tanyalah Cik Sohibul, kita sekarang kita dah berada di zaman yang teknologi yang sangat moden. Kita boleh nampak mesin ni dah boleh direka untuk mencipta kraft tangan juga. Okay, kalau pendapat Encik Sohibul, apa beza sentuhan tangan manusia ni dengan kraft yang direka oleh mesin? Okey, saya akan menjawab bagi dua keadaan lah. Satunya secara berkaitan dengan industri itu sendiri dan juga satu lagi berkaitan dengan pendidikan lah. Saya tak nafikan lah, secara personal tak nafikan perubahan semasa, perubahan global dengan IR 4.0 sekarang ni dan mungkin nak sampai 5.0 dah. Memang ada kesan kepada perkembangan industri kraft tu sendiri dan juga industri pendidikan ataupun perkembangan dalam pendidikan kraft tu sendiri. Dan kalau kita dari peringkat IKN ni memang kita agak terasa juga kan dalam kita PDP kita pembelajaran pengajaran kita itu, apabila kita perlu bermula kan nak pula kita baru sebaru ni kita dalam era pandemik kan, yang melanda negara kita, bukan negara kita, satu dunia 2 tahun. Jadi proses belajar tu agak perlu berubah dan kita IKN alhamdulillah kita berubah ke arah itu. Memang kita ada menganjurkan kaedah pembelajaran secara maya kan. Kita pengajian kita latihan kemahiran tangan. Jadi agak sukar jadi dia peringkat pengajian teori itu tak ada masalah. Kita boleh kita menggunakan lalat macam Zoom, Google Meet dan sebagainya kan. Dan macam-macam ikhtiar yang kita gunakan untuk meneruskan pengajian di peringkat IKN ni lah, khusus dalam bidang kraft ni. Tapi setelah 2 tahun tu alhamdulillah pelajar kita dah boleh balik ke IKN ni dan pengajian kita berlangsung seperti biasa. Tapi kita masih
ada sebahagian pengajian tu kita terus juga mengekalkan menggunakan maya ni lah. Dan benda ni perlu diberi pendidikan, bukan sahaja kepada pelajar, tenaga pengajar juga perlu kita bagi kursus untuk penggunaan peralatan digital dan sebagainya lah, yang saya nampak. Tapi walau macam mana pun, ini yang menarik berkaitan dengan kraft tangan yang saya nampak. Memang kita nampak di luar sana isu berkaitan dengan globalisasi, mesin, jentera dan sebagainya, teknologi. Ya betul tadi saya sebut ada sedikit menjejaskan, tapi walau bagaimanapun kraft tangan ni macam saya sebut tadi, tafsiran asal awal, tafsiran berkaitan dengan kraft tangan. Kraft tangan itu sendiri ada industri pengeluaran yang menggunakan tangan ataupun sebahagian daripadanya. Yang menggunakan peralatan-peralatan ringkas, peralatan-peralatan yang kita boleh create sendiri, peralatan yang kadang-kadang dia bukan peralatan yang perlu semua orang mengguna yang sama. Kalau saya sendiri ataupun Cik Is membuat satu produk, Cik Is membuat ukiran, saya membuat ukiran. Kadang-kadang, selalunya Cik Is akan menggunakan tools Cik Is sendiri sebab nak menunjukkan kelainan, dan saya juga menggunakan tools saya sendiri. Jadi kat situ kita nampak perkara pokoknya adalah kelainan. Jadi dalam seni craft ni, yalah kalau kita guna mesin kita tak panggil lah craft tangan dah. Kalau kita menggunakan mesin, maksud saya dalam pembuatan craft tu sendiri. Tetapi dalam penyediaan bahan mentah, dalam kita membuat hal-hal berkaitan dengan sukatan kan, kita pengiraan dan sebagainya, ya kita menggunakan teknologi. Yang itu memang kita ke arah itu kan. Di Institut Kraft Negara kita memang ada kita memang menggunakan teknologi dah sebelum ni. Macam-macam mesin kita gunakan. Kalau dalam seramik tu macam-macam mesin lah, kita ada dapur elektrik dan sebagainya kan. Dan kita ada membuat perolehan secara berperingkat, dan dalam proses penghantaran sekarang ke IKN, kita menambah kita punya mesin dan jentera yang khususnya untuk membantu mempercepatkan dalam proses penyediaan bahan mentah, dan juga untuk hal-hal berkaitan kemasan akhir, dan juga mungkin berkaitan untuk pengiraan dan pengukuran. Tetapi dalam proses pengeluaran produk craft tu, dia masih lagi kita menggunakan tangan, dan juga sebahagian yang saya sebut tadi, alat-alat tertentu. Sebab itulah yang kita nak ukur pun dalam penilaian kita. Dan juga kalau kita sebagai seorang pembeli kan, atau pengguna craft, dah tentu kita nak yang macam tu kan. Kalau kita semuanya menggunakan mesin, dia adalah seperti yang produk-produk biasa yang kita boleh tengok kat dalam pasaran sekarang kan. Dan dunia value pun adalah sudah tentulah berbeza. Itu yang saya nampak lah berkaitan dengan hal berkaitan dengan perubahan itu tadi. Dan juga Encik Is, yang menarik ni sekarang ni kan, ialah kita sebagai era global, dalam masa sama dunia juga menyebut berkaitan dengan green environmental, green dan sebagainya kan, untuk hijau. Jadi saya menyerulah kepada semua, kalau kita tengok kan, craft lah solusi ni. Craft tangan ni adalah solusi ni. Kalau tengok, kalau kita tidak ada, saya tidak cakap langsung tak ada pencemaran dan sebagainya, bahan sisa buangan, tetapi dia sangat minimal, tidak seperti industri masa yang besar kan, dan tidak ada bahan-bahan chemical yang boleh menjejaskan alam semesta jadi. Bahkan bahan-bahan yang kita gunakan seperti rotan, kayu kan, kita tengok sangat tanah liat, dan tools yang kita buat pun tools yang berasaskan daripada semula jadi. Kita gunakan kayu juga kan, terkembalikan itu. Jadi dia ada solusi untuk keadaan sekarang ni, dan dalam masa sama ada juga teknologi di situ kan. Itu yang saya nak sentuh. Dan juga yang terakhir ni berkaitan dengan soalan yang kedua ni, saya seronok bila sebut berkaitan dengan teknologi ni, sebab kita tak perasan, generasi muda ke belakang ni tak perasan, dia nampak craft tangan ni tak ada teknologi kan, kurang teknologi, dia tak nampak ke sana. Saya suka sebut satu hasil karya saya panggil lah. Kalau tokoh craft dunia tu William Morris, dia tak ada sekarang dalam buku sejarah, dia amat terkenal. Dia ada pioneer lah dalam art and craft di Britain. Dia pernah sebut keris adalah hasil karya terbaik dunia kan. Keris ada karya terbaik dunia. Keris ni berfungsi dari sudut, macam saya sebut tadi, ada dua fungsi, satu dari sudut fizikal dan satu lagi dari sudut spiritual. Dia berfungsi dari dua sudut. Dari sudut fizikal dia dah senjata lah, tapi sekarang kita tak gunakan sebagai senjata. Dari sudut spiritual dia perlambangan kepada darjat kudrat kita kan, dalam sistem deraja pemerintahan. Dia nampak pertahanan, dia nampak dari sudut spiritual. Dan keris ni, untuk makluman Cik Is, teknologi apa yang orang dulu pakai, kalau nak dibandingkan sekarang yang ada berbagai mesin digital, 3D printer dan sebagainya,
teknologi apa yang orang dulu pakai sehingga kan dia boleh buat keris tu. Kalau kita tengok hanya menggunakan tool ringkas, macam tak ada kita tengok lukisan teknikal yang begitu hebat, tapi macam mana dia boleh buat lok-lok tu dengan begitu halus dan cantik dan tepat pada kadar bandingnya. Yang tu yang saya nampak kat mana teknologi yang kita nak sebut pada waktu itu. Tapi dia boleh menghasilkan macam tu. Dan lama sama kita tengok kan ada sebahagian keris yang betul-betul lewat tu, kita tengok ada boleh ditegakkan. Kalau kita tengok mata ni letak tu bertegak atas meja tu. Balance macam mana. Apa teknologi yang ada masa tu. Jadi saya nampak craft ni dalam masa sama, craft tangan ini ataupun seni craft ni, dia membawa mesej bahawa teknologi itu bukan semata-mata pada alat ataupun ataupun mesin-mesin yang untuk menghasilkannya, tapi teknologi itu adalah pada karya itu sendiri, dan paling besar teknologi adalah pemikiran sang pembuat itu sendiri. Itu teknologi paling besar dalam bidang craft tangan. Itu yang saya nampak. Okay, Cik Sohibul tadi mungkin kita bergerak side track sikit, tapi Cik Sohibul ada mention tentang dari segi global kan, solution untuk rumah hijau atau untuk go green ni ialah dengan craft tangan. Okay, kalau Malaysia dengan compare dengan negara lain boleh nampak tak implementation orang tu? Okey, kalau nak cerita dalam craft ni sebagai solusi kepada keadaan hijau ni, saya rasa Jepun, Korea lama dah dilaksanakan. Jepun, Korea yang paling dekat lah kan. Dan sekarang kalau kita tengok negara Vietnam cepat berkembang dalam industri craft kan, craft dan seni dan craft ni seni craft ni. Dan hasil produk-produk ataupun desain-desain terkini, tak kira lah bukan dalam craft pun, elektronik, otomotif, architecture yang di negara yang saya sebut tadi macam Jepun dan Korea menggunakan asasnya adalah menggunakan ideologi ataupun saya nak sebut pengaruh daripada semangat daripada yang dibuat hasil-hasil craft pertukangan tangan mereka kan. Kalau kita tengok macam contoh saya tengok Jepun kan, Jepun kalau dia punya tu sangat hebat kalau kita tengok otomotif dia kan, kalau kita tengok kereta, kalau Cik Is tutup lambang kereta dia, tak tahu lambang apa, kalau saya bagi teka-teki lah ni kereta apa, tutup lambang, Cik Is boleh tahu ini kereta Jepun, kita boleh tahu ini kereta Jepun. Macam mana Cik Is boleh tahu? Sebab tengok daripada design dia, dan dia dah mempengaruhi kita semua dengan bentuk-bentuk form dia kan, rupa dia yang dia buat bermula daripada industri craft dululah. Dia punya design tu dia pengaruh. Kita nampak macam ada kadang-kadang tu nampak macam samurai lah, macam kita sebut yang tu kan, dia punya design tu. Itu saya cakap dia negara lain dah, yang negara maju kebanyakannya bermula di situ juga. Seni dan budaya ni adalah menjadi macam saya cakap dia jadi peneraju kepada industri lain lah untuk mengangkat satu negara. Dia sangat penting. Okay. Sangat insightful Encik Sohibul. Banyak beri keterangan. Actually mungkin menyedarkan even saya yang saya rasa craft tangan ni agak lapuk di telan zaman macam tu lah orang kata. Okay. Tapi tak apa, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan berehat seketika. Tapi bagi penonton yang sedang menonton rancangan Ummah Live hari ini, jangan lupa like, follow dan share kepada rakan-rakan anda. Kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my.
Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke rancangan Umar Live hari ini. Okey, tadi kita dah mengupaskan sedikit tentang perkembangan industri kraftangan dekat negara. Tapi kita masih ada persoalan. Kenapa kita boleh katakan budak zaman sekarang lah kan kurang tahu tentang kraftangan negara ni. Kalau untuk Encik Sohibul saya nak tanya Encik Sohibul. Adakah kurangnya promotion tentang kraftangan dekat negara ni? Okey, baik Cik Iz. Menarik soalan tu. Untuk makluman Cik Iz, kita di peringkat kraftangan banyak ikhtiar yang kita buat. Dan saya rasa untuk menyebut berkaitan dengan kurang promosi, saya rasa mungkin ya atau mungkin tidak, tapi mungkin kurang tepat sebab kita dah terlampau di peringkat kraftangan. Kita banyak program promosi yang kita buat untuk memperkenalkan, mengetengahkan kita punya produk craft kita, industri craft kita kepada masyarakat luar. Dan baru-baru ni pada bulan 2 yang lepas kita ada anjuran kita setiap tahun, acara tetap kita lah, majlis tetap kita iaitu Hari Kraft Kebangsaan. Hari Kraft Kebangsaan yang menghimpunkan sekitar 5 hingga 600 usahawan kraft seluruh Malaysia daripada Semenanjung dan juga Sabah Sarawak akan datang ke Jalan Konleh, ke kompleks kraft kita di Kuala Lumpur, kompleks kraft Kuala Lumpur kita, dan kita mengadakan promosi selama 14 hari lah biasanya, dan semua bidang kraft ada di situ. Dan kita ada Hari Kraft itu memang tiap tahun kita buat. Dan selain itu, kita juga ada menganjurkan promosi lain yang banyak macam promosi Aidilfitri kan. Cuma tahun ni kita tak dapat laksanakan lah sebab terlampau singkat dan kita disebabkan pandemik baru ni kan. Promosi kerja kahwin, berkaitan kerja kahwin kita ada promosi juga. Kita ada ini yang bertema promosi Aidilfitri saya sebut tadi. Dulu kita ada Nusantara dan sebagainya. Dan kita juga promosi di pusat bebelah. Kita ada banyak pusat bebelah yang kita ketengahkan usahawan dan juga produk kita. Ini semata-mata untuk mempromosikan kita punya produk, untuk perkenalkan kita punya keluaran produk dan juga program-program yang kita buat di bawah Kraftangan Malaysia dan juga IKN. Dan di peringkat IKN juga kita mempromosikan kita punya program kan, untuk kita menarik lebih ramai belia untuk menyambung pengajian di IKN. Kan? Selain itu kita ada juga, dulu kita ada buat program-program sampai bukan dalam negara, luar negara pun kita pergi. Saya sendiri pun pernah pergi mempromosi craft kita di Frankfurt, Jerman. Saya pernah pergi 2 kali kan. Kita ada Ambionte kan, dan juga Tendance Lifestyle di Jerman. Ada juga di UK kan, di London, di Birmingham, di Dubai, Dubai Gift kan, Hong Kong Gift. Banyak lagi lah, kita memang banyak luar negara, kita sampai luar negara kita mempromosikan kita punya produk kraftangan ni. Cuma mungkin dalam sektor yang lain perlu juga diketengahkan craft ni kan, kraftangan hasil keluaran orang kita juga. Macam saya sebut dari pendidikan, dalam pendidikan kita perlu pendidikan daripada awal lagi. Macam kami di peringkat kraftangan, kita mengenalkan craft ni melalui latihan sarjana diploma yang mana pelajar lepasan SPM kan. Cuma kita adalah menganjurkan program untuk ada di bawah pemeliharaan craft kita ada buat program-program untuk kanak-kanak sekolah rendah dan sekolah menengah. Itu program interaktif craft kita memang buat. Setiap kali promosi kita ada buat dan juga kita memang saya terbuka. Dan di peringkat IKN kita di sini juga ada buat menganjurkan untuk orang awam siapa-siapa yang berminat untuk belajar craft secara asas. Ada yang sehari, ada yang 4 hari dan ada yang 10 hari kita anjurkan. Untuk asas macam batik blok, batik ikat kan, ukiran kayu, ukiran kerawang sahaja. Kita ajar sangat ringkas. Ini terbuka pada semua di bawah program kita yang dipanggil Creative Craft Studio kan. Kita ada package kita tu dan kita kenakan cas yang sangat minimum. Saya boleh katakan cas tu bukan untuk mendapat keuntungan, memang tak ada keuntungan pun kat situ. Cuma bahan mentah aja. Kita consider macam komitmen untuk mentah. Itu untuk orang awam, siapa-siapa yang berminat boleh datang untuk belajar sini. Dan kita mengharapkanlah daripada peringkat lain, pendidikan ni perlu diperhebatkan untuk memperkenalkan dalam bidang pendidikan kita punya craft kita ni. Macam saya sebut daripada awal sesi tadi kan, apa kepentingan craft tu sendiri kan, yang mana
kita perlu pupuk generasi muda kita ni untuk mencintai, untuk suka dengan craft ni. Sekarang ni kita tengok budak-budak lelaki kita ramai. Kalau saya rasa raya ni pun kita tengok nanti. Budak lelaki kita, budak Melayu kita pakai tengkolok. Betul je Is? Nampak? Alhamdulillah dia dah nampak macam dia pakai dan dia faham kenapa dia kena pakai tu. Dan itu menunjukkan adalah sikit sinar untuk generasi baru ni untuk meminati semula. Macam sebut tadi, salah satu sebab kita kena gunakan dia solusi kepada green environmental yang saya sebut tadi kan, dan juga dia memberi lambang yang tinggi kepada pengguna tu kan. Kalau seorang tu menggunakan craft, menggunakan pakai, tak kiralah dalam menggunakan sebagai pakaian ataupun letak di rumah, kita boleh nampak orang ni memahami akan kepentingan budaya dan juga dia mungkin mempunyai jati diri yang tinggi kan. Jati diri ni bukan kita sebut-sebut sahaja jati diri, tapi tak faham maksud jati diri. Jati diri tu dia melambangkan kefahaman yang orang yang dari sudut keagamaan, kebangsaan, politik, patriotik kan kita, dan sosial kan, yang akhirnya membawa kebaikan kepada individu tu dan juga kepada negara lah kan. Ini sebut kita panggil sebagai jati diri. Dia mempunyai kebudayaan yang sangat kuat kan, dan berbudaya tinggi lah. Biasanya kalau kita sebut budaya tinggi ni, negara yang berbudaya adalah negara yang maju. Jadi kita sayanglah kalau kita generasi baru tak nampak kepentingan ni kan. Dia bukan saja boleh menyumbang kepada sektor-sektor kebudayaan semata-mata, tapi dia juga menyumbang kepada ekonomi individu dan juga negara yang saya nampak dalam industri craft ni. Jadi penting untuk belia-belia kat luar sana untuk mengguna pakai ataupun terlibat dalam industri ni. Dan sekarang kita tengok cara bekerja ataupun dalam sektor pekerjaan corak pun dah berubah. Encik Is kan, kita tengok macam kerja-kerja makan gaji ni bukan jadi pilihan utama dah kalau kita tengok. So kita tengok budak-budak sekarang ni, remaja-remaja sekarang ni, dia orang lebih berani. Macam-macam industri dia orang ceburi. Maksud saya industri perniagaan. Kalau tengok kalau dulu kita nak makan burger dan sebagainya, kita kena pergi kedai-kedai jenama-jenama tertentu yang ada kan. Sekarang ni dia orang boleh buat homemade. Dan craft tadi saya sebut adalah homemade. Kalau perkataan craft saja kita tinggalkan, tidak ada perkataan craft tangan. Craft itu menunjukkan perbuatan yang menggunakan tangan. Bukan produk berfungsi macam fizikal macam saya sebut tadi, pakaian saja mata, macam makanan apa semua itu adalah perbuatan yang sama. Jadi dia punya spirit tu sama. Dan saya nampak keadaan tu sangat positif bila kita punya belia sekarang dia memang secara sedar atau tidak dia menuju ke arah tu. Dan kepelbagaian tu saya nampak menarik. Kalau kita dulu pun kita tengok kalau dalam fashion semua orang kan. Sekarang kita tengok pelik-pelik dah. Kita tengok pelik lah. Tapi dia positif untuk perkembangan industri kan. Kalau kita tengok dari sudut pakaian kan, kita punya belia macam mana penggunaan tools dan sebagainya. Diorang remaja sekarang lebih suka tengok benda yang mungkin dia sama tapi tak serupa. Macam itulah kalau kita tengok dalam seni, kalau kita nak memiliki suatu benda, ketidaksamaan tu yang kita nak. Dia macam saya tadi awal tadi Cik Is ada sebut penggunaan mesin dan sebagainya kan. Mesin tu kalau dia keluar rupa-tu lah semua kan. Jadi dari sudut value on estetik dia tak ada sangat. Saya tak cakap lah tak ada langsung, tak ada sangat. Tapi kalau menggunakan tangan tadi, hasil seni craft tangan tadi, hasil seni craft tadi, value dia memang pasti tinggi. Apatah lagi kalau kita memiliki hasil-hasil karya atau produk daripada orang-orang yang saya sebut tadi. Macam contoh saya sebut sebahagian sajalah kan, yang saya sebut tokoh-tokoh craft negara apa semua. Kita punya adik guru kan, yang memang kita tahu dia orang ni hebat kan. Kalau yang macam lelaki dia suka memiliki cincin daripada siapa yang buat, dia nak tahu siapa buat kan. Hatta kalau nak beli harga 1,000, 2,000 pun ada kan, sanggup. Pisau untuk untuk melapah menyembelih ni. Lepas raya puasa ni kita akan ada raya haji pula. So ramai akan cari pisau lapah dan sembelih yang menggunakan betul-betul teknik tempa kan, bukan kita keluar mesin macam pisau biasa, tak. Dan kita tak tahu siapa yang beli, dan bila kita pakai memang kita akan rasa puas dan kita rasa berbanggalah memiliki produk macam ni. So benda-benda maklumat macam ni yang perlu sampai kepada kita punya belia kan, akan kepentingan menggunakan kita punya keluaran produk kita ni, dan lagi cantik dan lagi bagus kalau belia-belia kita ni menceburi dalam bidang ni. So kita perluaskan lagi, mungkin bukan bahan-bahan yang saya sebut di awal tadi sesi saja tu, kita boleh perluaskan berbagai bahan yang ada di sekitar kita lah.
Jadi sebenarnya promotion tu bukan satu isu lah. Sebab kita macam abang Encik Sohibul kata tadi pun, dah macam-macam tempat dah Encik Sohibul pergi, dan memang macam-macam program Encik Sohibul telah anjurkan dari pihak IKN dan sebagainya untuk mempromosikan kraft tangan negara ni sebenarnya. Tapi saya nak tanya Encik Sohibul, pendapat Encik Sohibul dari sudut sokongan kerajaan. Kalau apa usaha-usaha kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga kraft tangan ni atau untuk membantu menaikkan kraft tangan negara? Okey. Kalau nak sebut dari sudut bantuan kerajaan memang sangat banyak lah. Macam kami sendiri di Institut Kraft Negara, kami ni institut bahagian daripada Kraft Tangan Malaysia. Agensi Kraft Tangan Malaysia, Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Kan? Kraft Tangan Malaysia ni adalah di bawah Kementerian Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kan? Dan banyak sangat inisiatif yang kita dah buat. Untuk makluman Cik Is, kita di bawah Kraft Tangan kita ada bahagian pembangunan usahawan yang besarnya, bahagian pemasaran dan promosi, bahagian rekaan, dan kita lah Institut Kraft Negara. Cuma IKN ni Institut Kraft Negara kita berada di Rawang. Yang lain tadi tu bahagian pembangunan usahawan, bahagian promosi, section promosi tadi, dan juga satu lagi saya sebut tadi bahagian rekaan itu di peringkat wujud kita Jalan Konde. So usaha yang kita buat kan memang sangat banyak. Kalau di bawah pembangunan usahawan, kita macam kita menganjurkan promosi tadi, kita memberi latihan, memberi kursus, macam-macam kursus. Kalau ni sekarang ni dalam era digital, khusus penggunaan FB, khusus pemasaran secara digital, khusus kewangan, memang kita buat memang saban tahun. Dan juga kita ada di setiap negeri kita, saya sebut tadi, ada di 14 negeri kita semua ada cawangan. Dan semua negeri kita ada pusat inkubator kita. Pusat inkubator kita yang mana untuk bagi peluang kepada belia-belia, terutama ni pelajar IKN kita lah yang habis belajar, yang nak mulakan perniagaan atau memulakan perusahaan kraft. Jadi dia boleh pergi ke cawangan-cawangan kita. Contoh macam di Kelantan kita ada inkubator batik, pusat inkubator batik. Di Perak kita ada pusat inkubator seramik, kan? Di Pahang kita ada pusat inkubator kayu, kan? Di Terengganu kita ada pusat inkubator songket dan sebagainya. Jadi ini peluang kita bagi pada kita punya belia untuk memulakan perusahaan, dan kita mengenakan cas yang sangat murah. Even 6 bulan pertama tak perlu bayar pun kita bagi sediakan. Dan yang lain tu kita macam consider macam bayar utility tu, kan? Kita bagi pada tu salah satu program lain. Dan ada program-program lain, package lain yang kita ketengahkan. Dan juga kita buat promosi tadi yang saya sebut tadi, di bawah bahagian promosi itu, pasaran kita. Kita buat promosi yang saya promosi bertema dalam negara yang saya sebut tadi di Jalan Konde. Hari kebangsaan kita memang saban tahun lah. Lepas tu kita Aidilfitri, kerja kahwin, dan sebagainya macam. Dan kita bawa juga ke promosi pusat beli belah, kan? Ada yang di cawangan negeri kita buat, dan ada juga di peringkat luar negara, kan? Dulu kita memang selalu buat negara. Mungkin sekarang ni kita akan bermula semula selepas keadaan negara pulih lah, dunia pulih. Sebab sebelum ni kita pandemik memang kita tak lepas. Kita tak keluar lah, kan? Kita bergerak ke arah lain. Itu yang sebahagian daripadanya. Dan juga kita ada untuk yang era digital ni, kita di bawah inisiatif kraft tangan, kita masa era pandemik kita menghimpunkan usahawan kita dalam satu platform FB yang mana usahawan kita semua ada FB masing-masing untuk promosikan produk masing. Kita kumpulkan dalam satu FB yang kita panggil e-Kraft Bazaar. Yang ini kita inisiatif kraft tangan yang saya rasa sangat baik, memang sangat baik dalam pasca pandemik itu. Tapi usahawan kita alhamdulillah masih boleh menjana pendapatan melalui ikhtiar ni yang kita buat ni, kan? Dan seramai 2,637 orang ahli yang dah ada dalam tu dah, dan kita melibatkan dalam tu, kita himpunkan sejumlah 2,333 orang usahawan kraft di seluruh Malaysia, kan? Dan melibatkan juga sejumlah 604 orang komuniti. Komuniti ni yang terlibat dalam perusahaan tapi dia belum jadi usahawan, tapi
dia boleh juga mempromosikan dalam kita punya platform tu. Dia ada FB dia untuk mempromosikan. Kita bagi peluang. Yang ni biasa ni youngster lah, orang muda-muda ni. Dan kita mula pada April 2020 sehingga sekarang ni kita dah catatkan nilai jualan dalam FB Craft Bazaar Craft Bazaar saja 40 juta 40 juta lebih kurang 40.4 juta kita dah catatkan untuk tempoh 2 tahun ni. Dan juga kita lancarkan pula platform yang kita bina sendirilah di bawah Kertangan Malaysia ni, kita platform beli belah secara online iaitu Minecraft Shop. Kita dah lancarkan dan kita merancangkan aktiviti ni dalam Cik Is boleh tengok betul-betul genuine ni produk asli craft kita memang tak ada daripada luar dalam platform ni. Boleh untuk shopping secara online dalam ni. Untuk air raya ni pun boleh dalam Minecraft Shop ni, dan dah ada keluar iklan radio baru ni, boleh kita tengok kalau dalam kereta tu kita dengar dah kan. Minecraft Shop dah membuat promosi dah dia punya produk-produk yang banyak kita boleh cari untuk persiapan air raya dan sebagainya kan. Ini dia bermula kita dah buka pada 2020 juga kan, dan dah ada 813 penyertaan usahawan, termasuk kita punya anak syarikat sendiri untuk mempromosikan produk-produk asli daripada keluaran tempatan kita boleh. Ini memang yang produk yang orang cakap high end kan, boleh kita jumpa dalam ni. Dan dah menjana nilai jualan sejumlah RM478,475 ringgit lah kan. Satu jumlah yang saya kira alhamdulillah syukur banyak juga. Dan jumlah ahli dah catat seramai 3,291 orang kan. Ini antara yang kedua yang kita secara digital yang kita buat. Dan juga kita juga ada bangunkan aplikasi directory craft on the go ini untuk siapa-siapa orang yang macam tadi macam Cik Is cakap, kita ramai tak tahu. Sebelum melalui platform ni, melalui aplikasi ni, dekat handphone ni, kita boleh tahu dekat mana usahawan craft kita berada. Dan kita boleh tengok sini produk-produk yang dikeluarkan, apa yang ada yang menarik ni yang kita boleh capai lah kan. Yang ni pengguna kita setakat ni dah ada 2,200 orang kan. Dan dalam tu kita dah muatkan gambar-gambar produk-produk kita. Produk terbaik ni kita ada 18,000 dekat 19,000 lah keping gambar kita dalam tu, dan boleh tengok sendiri, dan melibatkan sejumlah 1,395 orang usahawan di seluruh Malaysia. Boleh. Ini untuk pelancong ke siapa datang nak tengok, nak cari kat mana craft ni, melalui aplikasi ni. Handphone je boleh detect semua. Ini antara ikhtiar kita. Dah banyak lagi lah kita punya ikhtiar. Dan juga salah satu ikhtiar yang besar ni IKN lah, tertubuhnya IKN ni. Untuk mengangkat craft tangan tu sendiri. So memang kerajaan banyak sangat dah bagi ni, dan bantuan, sokongan kan. Dan sampai ke luar negara juga kita bawa usahawan ni untuk mengetengahkan produk kita, dan juga sama untuk membantu usahawan kita untuk menjana pendapatan kan. Dan apa lagi yang kita nak sebut, memang banyak dah kita dah buat di peringkat agensi, dan juga kerajaan kita memang sangat menyokong industri ini. Tapi Cik Sohibul, mungkin soalan ni agak controversial lah. Macam Cik Sohibul sendiri pun dah terangkan, actually dari segi promotion, dari segi sokongan kerajaan memang tak ada masalah. Memang actually ramai orang yang cuba untuk mengangkatkan balik martabat craft tangan ni sebenarnya. Tapi saya nak tanya Encik Sohibul, pendapat Encik Sohibul tentang rakyat Malaysia yang mengagungkan jenama-jenama luar ni berbanding jenama-jenama lokal. Apa yang Encik Sohibul boleh katakan? Okey. Saya rasa tak semua rakyat kita, masyarakat kita yang mengagungkan produk jenama luar. Dan ada sebahagian produk tu mungkin dia tak bersangkutan ataupun tidak, maksudnya tidak related dengan kita punya tu. Jadi ada perbezaan, kita kena jelas kat situ. Dalam produk craft kita ni, dalam hal tertentu, contohnya pasti saya rasa yang pasti akan menggunakan produk kita ni, menggunakan produk kita. Contoh dalam kita punya majlis istiadat kita. Kita tak beli barang jenama luar ni kan. Macam contohnya perkahwinan, cuma mungkin hantaran. Itu pun kita akan dapat hantaran mungkin itu sikit. Tapi dalam pakaian, persiapan apa semua, hiasan apa semua, kita menggunakan, orang ramai masih menggunakan produk kita. Dan masih menggunakan produk kita, masih membeli, pakai kan, menjaga.
dalam majlis yang lain juga, dalam hal perayaan-perayaan tertentu macam hari raya, banyak produk craft kita akan terjual. InsyaAllah akan terjual. Dan juga saya sebut tadi untuk raya korban juga selepas hari raya. Penggunaan pisau, kita tak beli pisau yang luar, kita cari pisau yang tempaan betul, tempa kita juga. Tapi walau sana pun saya tak nafikan lah, ada sebahagian daripada kita yang dia amat meminati produk daripada luar, mungkin sebabkan jenama dan sebagainya, yang kita panggil brand, dan juga dia punya informasi yang saya sebut tadi, pengetahuan berkaitan dengan kepentingan menggunakan produk craft tempatan ni mungkin berada di tahap rendah ataupun dia semakin pudar lah. Dia semakin pudar, itu saya nampak. Jadi benda tu yang saya cakap tadi, kita perlukan pendidikan, perlu dididik, dipupuk, di lebih usaha-usaha untuk memberi faham kepada masyarakat umum ni perlu dibuat secara berterusan. Dan alhamdulillah memang itu yang kita usahakan, dan banyak bantuan daripada orang perseorangan, NGO dan semua banyak bantu. Sawan sendiri pun membantu untuk mempromosikan, untuk perkenalkan, untuk beri tahu akan kepentingan memiliki produk craft itu sendiri. Jadi pendidikan tu sangat penting. Keperluan menggunakan produk kita itu, sekiranya kalau masyarakat kita tahu, saya rasa orang ramai akan memilih untuk menggunakan produk kita lah. Walaupun bukan craft ni bukan supply semua sektor tapi dalam tu macam penggunaan barang dapur yang lebih bagus yang disebut tadi, ada unsur-unsur hijau, tidak ada pencemaran, peralatan makanan untuk peralatan makanan kita boleh guna yang kita keluarkan sangat bagus dalam pakaian kita cantik. Kalau kita pakai macam contoh, kita tengok songket dan sebagainya, samping-samping kita memang sangat cantik, ukiran kayu, hiasan dalaman. Sekarang ni pun kita tengok ramai dah berminat, macam sebut tadi, budak-budak ramai remaja kita yang dah bertengkolok sekarang antara songkok tengkolok, ramai pakai tengkolok remaja kita. Jadi tu nampak perkembangan yang positif lah saya sebut tadi, dan banyak lagi lah dalam kehidupan harian yang kita boleh gunakan produk craft ni contoh macam perempuan memang pesan diri menjadi pilihan lah untuk diguna pakai macam kerongsang dan sebagainya. Itu saya nampak. Baik. Okay, jadi dari penerangan Encik Sohibul, actually kita boleh nampak yang craft tangan negara ni tidak akan menghilang. Berbagai promotion telah dilakukan, sokongan kerajaan pun agak kuat, dan seperti yang Encik Sohibul kata, even kualiti craft tangan negara kita pun adalah antara yang terbaik di peringkat global. Kita akan berehat seketika. Berjumpa lagi sebentar ini. Bagi yang menonton, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, follow dan share kami. Kembali lepas ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Elok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம்ல வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke rancangan Ummah Live hari ini. Okay, sebelum itu saya nak ingatkan bagi penonton, sila follow, like dan share kepada rakan-rakan anda. Kita dah memasuki ke sesi terakhir. Okay, kita akan, saya nak tanya Encik Sohibul, bagi graduan-graduan IKN, selepas sesi pengajaran mereka di IKN, apa
masa depan mereka selepas graduate daripada IKN? Okey, dalam kita punya data graduan kita pelajar-pelajar kita ni kalau ikutkan kita punya perubahan asal kita memang kita IKN ni adalah untuk kita melahirkan usahawan-usahawan kraft tangan kan, yang menyumbang kepada industri dan juga ekonomi negara. Tapi selain daripada jadi usahawan, kita punya graduan juga ada yang bekerja dalam sektor swasta, ada yang bekerja dalam sektor awam kan, dan ada juga yang menyambung pengajian yang dalam bidang-bidang yang sama ataupun yang sedikit berbeza lah kan, tapi dalam aliran yang sama, itu aliran seni dan kraft. Dan macam saya sebut tadi, daripada jumlah graduan yang kita lahirkan, kita dah keluarkan, itu seramai 2,812 orang. Ini bermula, data yang kita ada daripada 2001 sejak penubuhan IKN di Rawang ni sehingga 2022 kan. Yang itu yang kita ada. Daripada jumlah tersebut, yang menjadi usahawan adalah seramai 311 orang kan. Kalau Cik Is pergi dalam kita punya program promosi Hari Kebangsaan dan sebagainya, adalah usahawan kita, pelajar-pelajar bekas pelajar kita yang menjadi usahawan. Dan alhamdulillah ramai daripada kalangan mereka yang dah berjaya pun ya, terutama dalam bidang tekstil, perhiasan diri, jewellery perhiasan diri dalam batik, ukiran kayu yang dah menempa nama dalam industri kita di Malaysia ni lah, industri kraft. Itu seramai 311 orang yang menjadi usahawan. Dan yang bekerja dalam bidang kraft, yang ini bekerja dengan usahawan kan, yang masih bekerja dengan usahawan, yang kadang-kadang lepas practical training, dia terus usahawan terus ambil untuk bekerja dengan mereka lah. Ini seramai lebih kurang 851 orang lah yang kita ada dalam rekod kita. Bekerja dalam sektor awam seramai 149 orang. Yang ini jumlah ni sektor awam kebanyakannya menjadi tenaga pengajar, macam sebut tadi. Ada yang menyambung pengajian daripada diploma. Kita di peringkat IKN kita paling tinggi adalah diploma, dan graduan kita ni sambung belajar di IPTA, dan ada yang menjadi tenaga pengajar, jadi pensyarah. Ada yang balik ke kraft tangan menjadi pereka kan, sebab kraft tangan kita ramai pereka, dan jadi pengajar kraft. Di IKN sendiri pun kita ada sebahagian besar tenaga pengajar lah bekas graduan kita juga. Dan juga ada yang menjadi kurator, designer dan sebagainya dalam agensi yang lain lah di peringkat sektor awam. Yang bekerja dalam sektor swasta ramai juga jumlah dia, 835 orang kan. Dan untuk makluman Cik Is, yang paling terkini lah dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ni, 4 tahun 5 tahun kebelakangan ni, pelajar kita dalam bidang khusus seni kraft logam, khusus dalam bidang jewellery, ambat mendapat tempat dalam industri, kerana disebabkan pelajar kita ni kita penuhi dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bahan mentah, perak dan emas kan. Jadi dekat luar sekarang ni orang balik kepada pajak gadai pajak gadai Islam Jadi kita punya pelajar ni menjadi pilihan lah dan ramai pelajar kita yang mendapat tempat di luar. Habis belajar memang insya-Allah akan diterima, dan juga dalam bidang yang lain. Dan baru ni ada juga yang telefon saya untuk minta cadangkan nama-nama pelajar bekas graduan kita dalam bidang seramik untuk bekerja dalam syarikat mereka lah. Dan bidang lain, batik kan, kayu pun ramai juga yang bekerja dalam industri ni, bekerja dengan usahawan kita yang besar. Dalam industri kayu ni, satu industri yang ukiran kayu ni industri yang besar juga kalau kat Malaysia ni kan. Kalau Cik Is tengok para usahawan kita memang alhamdulillah ramai yang berjaya kan, yang jutawan pun ada ramai berjaya. Dan juga ada sejumlah 179 orang menyambung pengajian. Yang ini saya sebut dia awal sesi tadi, yang sambung pengajian ni ada yang sambung belajar di UiTM, ada yang sambung di USM dan UPSI, UPSI, ada yang panggil UPSI. So menyambung dari peringkat degree dan juga seterusnya melanjutkan ke sarjana. Itu kita punya career path pelajar-pelajar kita lah, graduan kita. Jadi insya-Allah tak ada masalah, dan kita IKN pun telah mendapat pengiktirafan penuh daripada MQA, Majlis Akreditasi Malaysia lah, kita mendapat pengiktirafan penuh. Jadi
potensinya sangat besar. Kan? Dan dalam industri kita ni, tadi saya nak sambung sikit berkaitan dengan industri tadi tu. Support tak supportnya kerajaan ni, atau penting tak penting apa ni, besar tak besar industri kita ni, untuk tahun 2019 kan, saya ambil 5 tahun kebelakangan ya, beberapa tahun kebelakangan ni, jualan kita dapat kutip sebanyak 519 juta pada tahun 2019 pada tahun 2020 dia ada menurun sikit sebabkan pandemik, 233 juta. Biasanya 500 juta kita punya purata sale jualan pada setiap tahun. Dan pada tahun 2001 dia turun sikit lagi sebabkan pandemik, saya sebut pandemik tadi, 197 juta, dan tahun ni sehingga Mac 74 juta. Saya nampak ada sinar sikit untuk berkembang semula kan. Tapi puratanya, secara puratanya lebih kurang macam itulah, 500 juta dengan jumlah usahawan purata seramai 4,900 orang lah, dalam 5,000 orang. Jadi dia satu industri, bukan industri yang kecil, besar. Kalau kita dapat mempromosikan lebih besar lagi, dan masyarakat di luar memang faham betul berkaitan kepentingan menjaga, mengguna tadi produk kita, saya rasa nilai jualan ni akan lebih meningkat. Dan bila meningkat, saya sure bukan ramai yang membeli saja, yang berminat untuk bekerja ataupun membuat perusahaan dalam industri ini akan bertambah dari masa ke semasa lah kan? Itu yang saya nampak. Okay, jadi sebenarnya seperti yang kita lihat, potensial bukan satu masalah. Masa depan untuk graduan IKN bukan satu masalah. Tapi saya nak tanya Encik Sohibul, mungkin ada di kalangan mereka yang di luar ni takut atau merasakan kraftangan ni memerlukan bakat untuk sertai seperti Institut Kraftangan Negara ni baru boleh dipercaya pada diri dia boleh maju dengan kraftangan. Apa pendapat Encik Sohibul sebenarnya tentang itu? Ya, mungkin bakat hanya sebahagian, tapi setiap benda, perkara yang kita buat, kita perlu melalui proses pembelajaran, latihan, pendidikan kan? Itu perlu melalui proses tu. Dia ada permulaan, dan untuk tujuan tu saya rasa bakal pelajar IKN lah tak perlu risau, sebab kita kat sini ramai tenaga pengajar kita yang sangat expert, memang sangat expert dah berpuluh tahun dalam bidang ni, yang boleh beri tunjuk ajar. Dan dia bukan satu perkara yang susah pun untuk mempelajari, untuk pembuatan pengeluaran produk kraft ni tidak susah. Seperti saya sebut tadi, tak perlu sampai saya sebut tadi, sebab kita hanya menggunakan kebanyakan kita menggunakan peralatan yang sangat manual kan. Memang ada mesin-mesin tertentu yang khusus kan untuk hal-hal tertentu, tapi kebanyakan dia manual. Dan cuma dalam bakat tadi hanya membezakan dari sudut identiti seseorang tu. Jadi ada seseorang pengeluar tu ada beza kat situ. Tapi tak ada masalah untuk belajar craft ni. Saya asas kita semester demi semester, saya rasa insyaAllah setiap pelajar yang belajar kat sini bermula pun dengan zero juga pelajar kita kan. Tapi bila belajar dah boleh buat, datang minat, dan kadang-kadang kita punya pelajar ni, bekas graduan kita ni lebih hebat daripada kami yang kat sini lah kan. Itu pastilah, sebab dia orang masuk dalam industri, dia lebih tahu, lebih arif sekarang. Kadang-kadang kita panggil pula dia orang ni, bekas pelajar kita, menjadi untuk bagi macam ceramah dan sebagainya, bengkel, workshop untuk pelajar kita pula kan. Sebab dia orang dah banyak pengetahuan ni dapat di luar sana. Jadi belajar ni pada saya bukan isu, sebab semua proses belajar apa saja subjek kita belajar mesti dia bermula dengan, mesti ada permulaan yang kita kena buat kan, kita kena lalui. Okay, jadi sebenarnya mana-mana pun sama je, sama ada nak masuk kraftangan atau nak masuk universiti untuk belajar sains ke apa ke, sebenarnya minat tu yang ada perlu penting. Okay, Encik Sohibul, memandangkan kita tengah mengakhiri sesi kita, saya nak tanya pendapat Encik Sohibul tentang harapan kraftangan negara. Dan mungkin Encik Sohibul boleh promosikan sedikit tentang IKN ni. Mungkin bagi siapa yang berminat nak berdaftar, Encik Sohibul boleh cerita sikit cara-cara pendaftaran. Okey, terima kasih Encik Is. Harapan saya sendiri mewakili
diri saya sendiri dan juga Institut Kraf Negara, ialah Kraf Tangan Malaysia. Saya pun sendiri dah bertugas dengan Kraf Tangan lebih kurang dalam 18 tahun kan. Saya melihat perkembangan industri ni kan, dan kita menimba pengalaman. Saya juga belajar di sini kan, berkaitan dengan kraft tu sendiri, apa kepentingan menjaga kraft ni, apa kepentingan untuk kita pelihara dan melihara kan, untuk tak lain tak bukan, pertama ni memang untuk kita bentuk jati diri, dan selain itu dia boleh menyumbang kepada pendapatan yang lumayan lah InsyaAllah. Dia mengangkat ekonomi negara kita juga. Jadi harapan kita sudah tentulah kita nak tengok industri ini terus berkembang dan dia kekal. Bidang kraft ni kekal lah. Dan macam saya sebut tadi, kraft ni akan sentiasa relevan sampai bila-bila. Dia tak ada isu tak relevan sebab dia salah satu alat ataupun tools bagi membuktikan satu ketamadunan suatu bangsa dan negara tu lah. Melalui itu. Kalau sebagai contoh, macam contoh kalau di tempat Cik Is ni, dalam bilik Cik Is tu, sekiranya kalau Cik Is sebagai seorang pencari gali yang artifak sejarah nak mencari satu, Cik Is jumpa apa yang di sekeliling ada dalam bilik Cik Is, tidak termasuk kraft tangan kita, adakah kita akan berasa bangga? 100 tahun lagi kita cari gali, kita jumpa benda yang peralatan ataupun alat ataupun mesin-mesin yang kita import dari luar, adakah kita akan berasa bangga masa tu? Apakah dia membuktikan sesuatu pada kita? Pada saya tak. Tapi kalau kita tengok 100 tahun ke depan, kita jumpa penemuan artifak kita punya sendiri, peralatan ataupun mesin yang kita cipta sendiri untuk pengeluaran kraft ni, saya rasa kita akan bangga dengan tu sebab hasil pengeluaran kita sendiri. Yang itu saya nampak. Dia penting. Dia penting untuk jaga sebab dia membuktikan suatu tahap intelektual dan kekreatifan satu bangsa ataupun sesuatu komuniti itu sendiri ataupun negara. Dia membuktikan hal itu. Jadi kebanyakan orang luar akan nak salah satu kaedah untuk mengenal satu bangsa, dia akan menilai, dia akan tengok juga, akan mengkaji dari sudut budaya dan kesenian ni termasuk dalam dan kraft ni, termasuk dalam kraft ni. Jadi sudah pasti kita nak industri terus berkembang dan saya yakin memang dia akan, kraft tangan ni akan relevan sampai bila seni kraft akan relevan sebab dia kegunaannya adalah menyeluruh, bukan semata-mata perhiasan tapi pakaian kita, kehidupan seharian dapur, peralatan dapur kita kan, dalam seni banner kita, ukiran kayu kita kan, untuk hiasan laman dan taman kita kan, dalam adat istiadat sudah tentulah kita menggunakan, jadi dia sangat relevan. Cuma untuk menambahkan lagi kepesatan industri ini, kita punya golongan belia dan pada hari ini dan masa ke depan kita perlu lebih pupuk kan, perlu dikenalkan dengan kepentingan mengguna pakai produk ni produk kraft tangan gini untuk dia terus lebih maju lah kan. Dia satu industri yang sangat baik, saya sebut tadi, dia boleh memberi pulangan pendapatan yang lumayan juga. Dan kita juga nak tengok, harapan kita juga nak tengok IKN juga terus berkembang lah kan. IKN juga berkembang, ramai belia-belia di luar sana memilih untuk menyambung pengajian dalam bidang ni kan. Kita memang saya terbuka untuk menerima, sebab tu kita bukan sahaja dari sudut pengajian secara formal yang kita buka, kita juga mengajukan kursus pendek yang mana orang awam boleh untuk belajar asas pembuatan kraft. Jadi memanglah kita berharap kraft ni akan menjadi, ataupun seni ni akan menjadi peneraju kepada industri lain. Contoh-contoh kalau lepas ni kita ada industri lain yang nak buat, so reka-rekaan tu akan rekan-rekan yang nak guna pakai macam seni banner, otomotif dan sebagainya, ikutlah contoh macam Jepun. Dia menggunakan konsep ataupun subjek daripada hasil craft tradisional dia dan dia apply kepada produk moden. Jadi dia punya identiti tu kekal sampai bila-bila. Macam kita tengok, saya sebut tadi berkaitan dengan negara macam Jepun, Korea apa semua kan. Kita boleh tengok ini Korea, ini Jepun. Kita boleh kenal pula. Sedangkan craft kita tak mahir. Identiti kita tak mahir. Tapi kita boleh lagi mahir dengan identiti negara orang kan, disebabkan mereka ni faham dan berjaya membawa identiti itu bermula daripada craft tu, industri awal tu, craft, dan kepadalah sampailah sekarang industri yang berasaskan mesin, jentera dan digital. Dan untuk masuk KKN ni tak susah pun. Boleh terus pergi kita punya website dan boleh datang ke KKN sendiri pun tak apa, nak tengok kan tempat ni sekarang pun dah boleh datang, dah boleh walk in, boleh tengok. Dan kita buka
kita beri kemasukan ni untuk pengetahuan Cik Is, intake kita setahun 2 kali. Kita ada Januari, kita setahun sekali, minta maaf. Intake kita setahun sekali saja, iaitu pada Julai. Dan kita buka, sekarang kita dah buka pun untuk pendaftaran masuk ke IKN sehingga penghujung Januari Jun nantilah, sehingga penghujung masukkan bulan Julai. Jadi kita dah buka, boleh pergi kepada kita punya website, pergi pada www.ikn.gov.my ataupun boleh pergi kepada FB kita, boleh telefon kita juga pada di nombor 03 6091 5322, 03 6091 5322, boleh telefon kita. Dan kita sekarang memang tengah mempergiatkan kita punya promosi lah untuk masuk KKN ni. Ada 3 program besar yang kita tawarkan, iaitu program sijil dan diploma, yang mana yang ini 2 ni mendapat fitafan MQA, dan kita juga ada mengajukan program SKM level 1 dan level 3, tapi kita buat single tier lah, terus level 3. Yang ini tempoh pengajian untuk SKM 2 tahun, diploma 3 tahun, dan sijil tadi 2 tahun. Masuk IKN sangat selesa, kemudahan pelbagai-bagai kita sediakan, asrama secara percuma lelaki dan perempuan, kan? Kita bagi sediakan bantuan makan dan minum 3 kali sehari, kan? Pagi, tengah hari dan malam lah, petang dan malam tu, dan kita bagi allowance pada belia-belia yang nak sambung belajar kat sini. Kita bagi allowance sebulan, kita bagi RM120 untuk semua program sijil, diploma dan SKM. Kita bagi RM120 untuk sehari hidup pelajar. Ini yang saya sebut tadi, kerajaan bantu dah semua. Dan juga kita kenakan yuran, tapi yuran ni saya rasa macam saya nak cakap yuran pun tidak jugalah, sebab dia sangat murah dan hanya perlu bayar sekali sahaja dalam tempoh pengajian. Kalau diploma tu kita bayar RM450 untuk tempoh sepanjang 3 tahun. Sekali tu je kita minta tu bayaran. Itu saya consider macam komitmen lah. Untuk sijil, program sijil RM300 sahaja untuk 2 tahun pengajaran, 2 tahun tempoh pengajaran, dan juga untuk SKM RM150 sahaja, kan? RM150 saja untuk SKM untuk 2 tahun pengajaran. Jadi dia sangat selesa, dan kita ada perpustakaan yang ada lebih kurang 26,000 naskah buku, majalah dan sebagainya yang boleh jadi rujukan. Kita ada tempat riadah yang sangat selesa, kan? Peralatan sukan yang lengkap pun semua. Baru-baru ni kita baru beli basikal, sebab kita tengok kat luar orang ramai belia-belia, remaja suka pakai kayu basikal sekarang, trend kini. So kita ada sediakan basikal untuk dikasih petang-petang. Boleh sekali lipat tu, Cik Is, kan? Dengan basikal mountain bike. So budak-budak boleh kayuh. Ni pun lepas itu hari masa pandemik, dia tak dapat nak keluar sangat daripada hostel. Bila dah lepas tu, alhamdulillah diorang lega. Diorang berkayuh dalam IKN. So kita punya kawasan IKN ni pun luas, kan? So, macam-macam aktiviti boleh buat. Dan environment kita pun sangat selesa. Kita ni tak adalah sangat jauh sangat daripada bandar, maksud saya Kuala Lumpur, dan tak adalah sangat dekat sangat dengan KL. Kita di pinggir, dan kita bukanlah berada di betul-betul di tengah Rawang. Kita di antara Selayang dan Rawang. Maksudnya kita di pinggir. Kita tak betul-betul berada di tengah bandar, dan kita tak berada di hujung lah. Jadi suasananya selesa dan mudah untuk kita belajar ni, untuk akses ke mana lah, untuk KKL dan sebagainya. Dan kita ada makmal komputer yang lengkap, kan? Cafeteria, kan? Kita ada cafeteria juga. Jadi siapa yang belajar kat sini akan rasa seronok lah belajar kat sini, kan? Dengan kita lah belajar seni, belajar craft, benda yang pada saya dia menggembirakan lah, dan kita dapat mengeluarkan ekspresi kita, apa kita nak keluarkan, kan? Dalam bidang kreatif ni, kan? Jadi dia pasti seronok dan berbaloi lah kalau datang belajar sini. Saya menyuruh pada belia untuk sambung belajar dia, kan? Okay. Jadi seperti anda dengar, kita boleh lihat kraf tangan negara Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat besar. Bukan satu lagi pemikiran yang kita boleh katakan adat ditelan zaman, kerana pelbagai promotion dan sokongan kerajaan telah memperbesarkan lagi institusi kraf tangan negara ni sebenarnya. Jadi bagi siapa yang berminat, jangan rasa kraf tangan ni tiada masa depan.
Sebab kesimpulannya, berdasarkan apa yang Encik Sohibul memberikan pandangan beliau tentang kraftangan negara ni, sebenarnya mempunyai masa depan yang agak cerah, mempunyai hala tuju yang kita boleh capai dengan impian kita. Sekali lagi, saya nak terima kasih kepada Encik Sohibul kerana menjadi tetamu untuk Ummah Live hari ini. Okay. Sama-sama. Kepada anda yang menonton, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, follow dan share kita punya Facebook, dan kita akan mengakhirkan kita punya session malam ini. Jangan lupa untuk menonton lagi rancangan Ummah Live kita setiap hari Rabu pada pukul 9 malam. Dan juga jangan lupa sentiasa ikut berita terkini di portal kami ummahtoday.com.my www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum.